Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita, kitab Siratal Mustaqim, karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Macam mukhtasar daripada kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Sekarang kita nak bincang bab kafan. Pasal pada menyatakan perintah kafan. Bermula sekurang-kurang yang wajib itu iaitu sehelai kain yang menutup aurat. Paling kurang itulah dah. Maka aurat lelaki itu antara pusat dan lutut. Tutup setara tubuh kira habis dah. Lepas dah kewajipan lah. Dan aurat perempuan itu jikalau sahaya dan khunsa, hamba sahaya dan khunsa. Jadi sekalipun sekalian tubuhnya, melainkan muka dan kedua tapak tangannya hingga pergelangan, itulah hak tak ada akan mayat. Maka tiada jadi kalau perempuan walaupun sahaya, hamba sahaya, walaupun khunsa dah, khunsa dia kena tutup seluruh tubuh dah, kecuali muka dan dua tapak tangan lah. Itu paling kurang untuk perempuan. Untuk lelaki tu pusat lutut dia. Maka tiada kafan yang kelihatan warna kulit banyak, nipis sangat. Jika ada kain yang lain, tak cukup dah. Kalau tak ada kain lain, bagaimana? Dan wajib hendaklah ada kain kafan itu barang yang mubah, yang harus memakai dia tak kala hidupnya, seperti kain sutera dan warna kesumbar pada perempuan. Jadi perempuan tak apalah, sutera, lelaki tak boleh dah. Kesumbar ni asfur ke apa kata, warna tak tahulah zaman dulu tu, warna kuning ke oranye itu untuk perempuan dah. Warna kesumbar pada perempuan dan akan yang tiada mukallaf. Nah. Jadi kalau budak kecil tu tak wajib lagi pakai sutera, tak apalah gitu, lebih kurang lah. Kalau lelaki tapi kalau besar tak boleh haram. Tetapi makruh juga, makruh lah kalau budak kecil pakai, lelaki pakai sutera dah. Dan tiada harus yang demikian pada lelaki-lelaki dan khusah, tak boleh lah. Yang balik dan pakai sutera apa, khusah tak boleh. Dan tiada kepada lumur dengan lumpur jika yang lain, dan jika rupuk sekalipun kafalah. Kalau tak ada benda lain pun boleh, cuma lupuk dah dengan rupuk dah. Dan tidak harus dikafankan kain yang kena najis, yang tiada dimaafkan jika ada kain yang suci yang lain daripada kain sutera. Jadi kena cari kain tak ada najis lah, suci dah. Dan warna kesumbar dan sebagainya tak boleh untuk lelaki lah. Adapun kain sutera dan barang sebagainya yang suci itu didahulukan daripada kain yang kena najis. Dan jika tiada ada kain, maka wajib menutup mayat dengan kulit. Dan jika tiada ada kulit, maka rumput. Dan jika tiada rumput, maka dilumur dengan lumpur. Kata gitu dah cara nak. Kalau tak ada al-hendak ni. Syahadan bahawa hak mayat itu wajib selapis kafan juga, yang menutup sekalian badannya, melainkan kepala lelaki yang ihram haji. Jadi kepala lelaki ihram haji tak boleh tutup lah kepala dia dah. Dan perempuan yang ihram haji mukanya dibukakan. Orang ihram haji tiba-tiba mati meninggal, dia tak boleh tutup muka dia dah. Kerana memuliakan dia, maka barang siapa mati ditinggalkan harta dan pakaian yang menutup auratnya, dan tiada diwasiatkan pada meninggalkan kafan yang lebih daripada selapis, maka lapislah segala umat daripada keberatan. Lepaslah segala umat dari keberatan. Jadi umat tu tak lepas, tak wajib lah, sekat tu saja dah, tutup aurat lah. Dan keberatanlah atas segala waris pada meninggalkan keberatan. Dan apa atau warisnya dah. Dan keberatanlah atas segala waris meninggalkan kepada yang lebih daripada selapis. Tetapi jika tiada ditinggalkan mayat harta, kalau tinggal
Kalau tu kita ni kalau ada harta saka, guna harta saka lah nak beli bagi harta apa ke kanan ke apa ke nak suruh 3 lapis ke 5 lapis puan kan. Dan kain yang menutup aurat. Kalau dia tu tak ada harta saka dan tak ada kain yang tutup aurat, maka keberatanlah atas segala umat. Dari kerana itulah harus bagi mayat menegahkan kafan yang lebih daripada penutup auratnya. Jadi kerana demikian itu haknya. Jadi hak paling kurangnya wajib tutup aurat lah. Kafan ni nak. Kalau dia tak ada harta rasun lah. Kalau ada harta rasun, kena harta saka je lah. Pakaian dia mana ada dah. Dan tiada harus bagi mayat mengwasiatkan pada meninggalkan kafan. Tak wajib lah. Sekali dari kerananya demikian itu hak Allah. Tak wajib dia kata mesti kata kafir hak ni kau dia tinggal. Dan harus bagi orang yang mengutang yang menghabiskan harta peninggalan mayat itu melarangkan kafan yang lebih daripada sekurang-kurang kafan. Jikalau reda sekala waris akan melebih dia sekalipun. Jadi kerana mayat itu terlebih muhtaj kepada membayar hutangnya. Jadi kalau orang beri hutang tu dia kata tak boleh kain itu bayar hutang belaka dulu. Habis harta saka bayar belaka. Termasuk kain kafir pun. Orang hutang kata bayar juga dia. Tinggal selah kain sekadar hak wajib. Jadi awal waris itu tak boleh kata gap pun. Boleh kata gap pun. Nak bayar habis lah hutang dia. Jadi kerana itu kerana dia lebih memerlukan mayat tu boleh memerlukan bayar hutang supaya selamat lah di alam barzakh nanti dia. Jadi kerana itulah tiada harus bagi segala waris melarangkan daripada 3 lapis kafan. Kerana manfaat melarangkan itu kembali kepada segala waris 2. Tiada kepada mayat. Tak boleh nak lari lah. Kata orang tak boleh nak suruh 3 lapis kafan. Dia kan tu tepok dia tak bayar ni. Kalau nak lapis 3 lapis juga kan bayar lah hutang pok dia kan. Dan harus bagi orang yang mengutang melarangkan kafan yang lebih daripada 3 lapis jikalau pada perempuan sekalipun. Perempuan pun dia boleh berhak lari. Sekadar tutup aurat saja. Lain itu ada piti sikit banyak bayar hutang dia. Syahadat sunat bagi lelaki itu 3 lapis kafan yang menutup tiap-tiap lapis itu akan segala tubuhnya. Dari kerana adalah Nabi SAW dikafan dengan 3 lapis. Hujah dalil dia. Buat apa sunat tu Nabi buat ni. Dia kena dah Nabi buat ni. Dia mungkin dia Nabi tak buat tu tak ada hukum. Ya Nabi tak buat tu besar juga lah. Dia tak jadi sunat ni. Letih saja ni. Sama ada makruh atau haram ataupun mubah pun mungkin lah. Tapi kalau perkara agama ni tak boleh nak pergi mubah tak boleh ni. Perkara agama ni akan jadi makruh. Benda Nabi tak buat ni. Dan perkara ibadah khusus lah. Dan harus lelaki lagi tiada makruh mengafan lelaki dengan 4 atau 5 kafan. Jika reda segala waris. Dia kata lebih 3 ni tak boleh lelaki kecuali waris sapak 5 waris reda lah. Benda tu benda harta saka dah tak boleh lebih. Dan jika dikafan akan dia dengan 5 lapis maka tambah baju dan serban. Itulah kalau suruh kira lebih 5 kat baju dan serban lah. 5 tu. Tetapi yang demikian itu bersalahan dengan sunnah. Tapi tak super sunnah lah. Nabi pun 3 dah. Dan 3 lapis akan yang lain daripada lelaki. Jika dikafan dengan 3 lapis kafan. Dan lagi sunat bagi perempuan. Dan khusus itu kain safar. Jadi kalau retina ni you kena capur 2 lagi dah. Lain daripada lelaki tu dia kena kafir. Dia tu 3 lapis lagi capur nak. Jadi ni. Dan lagi sunat bagi perempuan dan khusus itu kain safar. Pinggangan yang menutup aurat, maka di atas kain itu baju. Maka ditelekungkan dengan cadar, pakai tudung ni. Kemudian maka dikafan dengan 2 lapis kafan.
2 lapis kafan lah. Pakai tudung, pakai bawah, lepas tu baru 2 lapis kafan lah. Dan hukum kanak-kanak pada perintah kafannya itu seperti hukum yang balik jua, serupa. Kanak-kanak lelaki serupa dengan orang lelaki dia. Kanak-kanak perempuan serupa dengan perempuan. Dan kafan yang putih itu terafdal daripada yang lainnya. Jadi kafan warna putih lebih afdal ya. Yang terbasuh lagi sudah terpakai itu terafdal daripada yang baru. Terbasuh maksudnya hak lepas guna dah basuh. Lebih baik daripada beli hak baru dah. Dan makruh melebih-lebihkan kafan yang mahal harganya. Tak boleh, harga mahal dah. Dan jika ada warnanya itu mahjur atau ghalib, maka haramlah melebih-lebih kafan daripada harta yang ditinggalkan mayat. Kalau ada banyak hutang tak bayar ke apa tak boleh lah ni. Dan kain yang benang itu terafdal daripada yang lain. Jadi kain jenis bernih lebih afdal daripada kain jenis lain lah. Jadi seterus ke apa sekarang. Kerana adalah kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kain benang. Dan sunat mengstanggikan, membawanglah kafan 3 kali tubuh menewangilah dengan gaharu, kayu gaharu dah. Lain daripada kepada mayat yang ihram haji pun, jadi orang mati ketika haji, ihram haji, dia tak sunat bawangilah. Kemudian maka dihampirkan selapis kafan yang terbaik lagi luas. Maka hamburkan atas hanut, iaitu cendana kering bercampur kapur. Nak suruh bawang belakang ni dah. Cendana kering kapur nak suruh mayat teh lah. Maka dihamparkan pula lapis yang di atas lapis yang pertama, serta dihamburkan pula atas hanut. Maka dihampirkan pula lapis yang ketiga atas lapis yang kedua, serta dihamburkan atasnya hanut, supaya jangan segera buruk. Suruh tahan lama sikit lah. Setelah itu maka dihantarkan mayat itu berperlahan atas lapis yang ketiga dengan telentang. Maka dilekapkan pada segala lambung mayat, belakang mayat ke apa dah, dan pada tiap tempat sujudnya dengan kapas dan hanut, supaya jangan hampir kepadanya segala binatang yang melata di bumi ni. Jadi berbuka tu suruh nate-nate serangga ke apa tak mari dah. Dan dihantarkan kapas antara dua punggungnya, dan makruh memasukkan dia pada rongganya. Nah, gitulah, tak sahaja tak boleh masuk dalam rongga dah. Melihatkan jaga takut akan suatu ilat keluar daripadanya setelah itu, maka disumbakkan sebelah lapis kiri ke kafan yang bertemu dengan mayat kepada pihak kanannya, dan sebelah lapis kanannya itu ke kirinya. Demikianlah dikerjakannya pada lapis yang kedua dan yang ketiga, daripada kanan kiri kanan gitulah nak. Kemudian maka diikat segala kafannya itu hingga datang ke dalam kubur, maka diuraikannya. Diikat atas kiri kanan, tengah kaki ke apa, ikat ke kafan tu. Lepas tu buka ni masuk dalam kubur, boleh buka dah. Syahadan bahawa memberi kafan itu wajib atas barang siapa yang wajib nafkahnya. Jadi orang kata ada atas zakah, orang habis nafkah dia lah, anak dia ke apa dah. Kalau anak kepada bapa dia dah. Tak kala hidupnya seperti dia isterinya yang menurut hukum suaminya. Jadi kalau isteri, suami lah wajib dikai kafan kau cara kau mati dia dah. Jikalau kanak-kanak dan kaya sekalipun, jadi kalau kanak-kanak tu kaya, ada harta saku kaya setaman pun, tetaplah orang binafkah itulah yang tanggung dah. Dan khadamnya, dah. Kanak-kanak sekalipun, kaya sekalipun atau khadamnya, tu adalah cara nak. Dia wajib atas bapa mengkafan mayat anaknya yang balik. Lepok dah cara dah. Bertanggungjawab. Maksudnya asal-asalnya pok cara dah. Kena kafan ke. Tapi lepas tu nak suruh kau ikut dia lah. Nak upah ke apa dah.
Dan tuan mengafan mayat hamba sahajanya lah, yang mengkatak. Jikalau tiada wajib nafkahnya mayat, kedua-duanya tak kali hidupnya sekalipun. Tak wajib pun ada orang lain beri nafkah pun, tetap juga dia kena cara. Dia tiada wajib atas anak mengafan mayat isteri. Bapaknya dah. Isteri bapaknya mak dia tidak, ataupun mak tiri dia dah. Jikalau wajib nafkahnya atas anaknya tak kali hidupnya sekalipun. Jadi dia tangguhnya mak tiri ke mak dia ke. Kira tak wajib lah, tapi nah dia nak buat tak apa, dia ni hak lebih wajib kata-kata. Dia bertanggungjawab asalnya. Pok dia lah ni. Walaupun pok dia miskin, anak dia tangguh, anak kaya ke habis nafkah ke apa, anak tangguh ni. Pak mak tiri pun ayah anak tangguh, ataupun mak sungguh pun anak tangguh, jadi kewajipan tetap atas pok hak asal lah. Pasal dia wajib senabi nafkah ni. Adapun wajib mengafan mayat atas yang lain itu hanya selepas kain menutup segala badannya jua. Jadi paling wajiblah asah dia tutup aurat. Dan haram mengafan mayat lebih daripada lapis kain. Jikalau dihargakan kafan itu daripada Baitul Mal. Jadi kalau ambil daripada Baitul Mal, sekadar wajiblah, tak boleh ambil banyak dah. Atau harta yang diwakafkan akan kafannya. Jadi kalau harta wakaf tak boleh banyak, tak boleh sampai 3, sampai 5, sekadar tutup aurat lah, selapis gitu lah dia kata dah. Sebermula hendaklah yang menanggung jenazah itu segala laki-laki jua. Dan haram menanggungkan dia lagi kehinaan dan aib, iaitu seperti dalam raka atau kaung, atau dengan lagi dia takut gugur mayat. Jadi jangan bawa tu dengan napuk mayat, napuk apa, tidak hormatlah mayat dah, sampai dapat hina mayat dah. Jadi kita mayat ni kita kena hormat dia lah. Mana kita ni betul dah. Dan takut gugur mayat lah, takut jatuh mayat kau blue bear ke apa dah. Dia gagal kau gapo tu, takut gagal kata tu, takut jatuh lah dah mayat ni. Ditakut gugur mayat daripadanya, dan bahawa diperintah usungnya jenazah itu 3 persegi. Demikian rupanya. Ada lukis ni yang macam belakang tu besar sikit, depan tu kecil sikit dah. Gitu dah. Bentuk hash tu, tapi alik kecil, alik depan, belakang tu besar je. Maka mengangkatkan dia, menanggungkan dia 3 orang jua. Kalau jenis gitu 3 orang lah. Iaitu ditanggung seorang daripada 3 itu, dimasukkan kepalanya antara 2 kayu yang di hadapannya. Dari depan tu seorang dah. Jadi dia tak bahu kiri bahu kanan tu, dia kecil yang depan, muat seorang lah. Serta dihantar ke atas kedua bahunya, dah seorang depan. Dan ditanggungkan oleh yang kedua akan 2 hujung kayu yang di belakang jenazah itu, iaitu teralda daripada tanggungnya jenazah yang 4 persegi. Jadi dia kata 3 persegi tu bukan 3 segi, jenis macam 4 segi tapi kecil yang di depan dah. Jadi depan tu seorang je akak, belakang tu 2 orang akak, jadi 3 orang semua sekali dah. Dia kata lebih afdal daripada 4 segi ni, 4 orang akak lah. Depan pun kiri kanan tu 2 orang, belakang pun kiri kanan 2 orang, jadi 4 orang dah. Dia kata lebih afdal ni 3 orang tadi lah. Dan jikalau lemah yang menanggung jenazah yang di hadapan itu seperti perintah yang tersebut, itu pula maka terafdal menolong dia 2 orang, iaitu ditanggung sebelah seorang pada bahunya, sebelah seorang pada bahunya sebelah. Begitulah kiri kanan ada dah. Sebelah kayu di hadapannya jenazah yang yang dari kanan tak apalah, yang pentingnya depan 2 orang lah juga ni, kalau tak sekat ni. Demikian lagi ditanggung seorang lagi sebelah kayu yang di kiri jenazah, maka jadilah 5 orang menanggungkan. Jadi suruh jadi 5 orang dah. Kalau boleh kat jadi 5 ganjil lah. Kata Malik ganjil lah daripada 4 orang dah. Jadi
duk alik kiri pun duk nak. Yang pentingnya suruh jadi kalau lemah kak suruh jadi kini lah. Depan tu sore juga kalau boleh kak cuma alik kiri alik kanan tu. Biar ada 2 orang pula. Jadi asal 3 campur 2 jadi 5 orang. Suruh jadi 5 orang tu supaya jadi sunat 5 orang ganji dia. Maka jadi 5 orang menanggung dia. Dan jika lemah mereka itu daripada menanggung dia, maka menanggung 7 orang. Suruh jadi ganji juga. Atau 9 orang. Atau lebih daripada itu, kira-kira hajat lah. Keperluan dia. Nak suruh ganji juga, orang bawa usul banyak ni. Dan sunat ada mereka itu kasal dan perintah. Tanggungan jenazah yang 4 persegi itu. Menanggungkan dia 4 orang. Tiap-tiap seorang suatu segi dah. Jadi satu bucu dah. Jadi satu bucu seorang, maksudnya 4 orang lah. Dan jika lemah mereka itu daripada menanggung dia, maka 6 orang atau 8 orang atau lebih daripada itu kira-kira hajat. Tapi lah mana pun molek ganji lah yang kata saat ni lah. Molek ni ganji. Tetapi hendaklah ada mereka itu dengan genap dan makruh menanggungkan jenazah seorang atau 2 orang. Melainkan jika ada mayat itu kanak-kanak kecil lah, baru memakai kedua perkara tanggungan jenazah itu terafdal. Daripada memadakan atas salah suatu daripada 2 itu, iaitu terkadang memakai jenazah 3 persegi, terkadang memakai yang 4 persegi, dan sunat bagi perempuan dan khunsa hendaklah ditanggungkan jenazahnya itu penutup segala badannya, seperti di pintu. Jadi ginilah ceritanya. Kalau budak kecil boleh lah keluar 2 orang seorang kalau dia ingin sangat. Kalau tidak kat tu. Bawa pesan ni lah. 3, 5, 7 ataupun 4 ni 8 dah. Okey dah. Lepas tu dia katanya lepas tu perempuan ada khusar pula boleh ada nutuk dia. Nutuk ni sebenarnya bukan zaman Nabi ni dah. Zaman ada lepas tu lah. Dah. Apa dia tu ingat ada lepas tu ada sahabat tu boleh disetujui oleh para sahabat lah untuk menghormati otin lah. Jadi otin ni ya aurat sikit dia, jadi untuk lebih hormat dia tutup dia. Sebenarnya otin saja bukan jantai dah kita. Pak kita kena dia jantai pun tutup juga. Sebenarnya otin aja tutup molek je. Dan sunat bagi yang kuasa mengiringkan jenazah itu berjalan. Dah. Ikutlah. Bawa ikut sama-sama secara berjalan kaki pergi bawa kubur. Dan makruh mengiringkan jenazah dengan berkenderaan. Jadi makruh. Kalau bawa kenderaan itu makruh. Pada yang tiada baginya uzur lah. Orang tak uzur naik kenderaan itu makruh. Tak kala perginya jua dah. Dan tiada makruh tak kala kembalinya. Kembali tu tak kisahlah pakai nak kenderaan ke tidaknya. Masa pergi tu molek jadi kaki belakang. Dan sunat berjalan itu hampir kepada jenazah lah. Molek dekat jenazah. Dan sunat membawa jenazah dengan segera. Itu antara berjalan dan berlarinya. Dah. Cepat. Tapi janganlah siapa hunggah pula dah. Tidaklah berjalan slow. Ni suruh deras sikit jalan dah. Jika tiada memberi mudarat akan mayat lah. Tak bahaya ke mayat pada mayat lah. Dan haram menutup jenazah itu dengan kain yang keemasan. Dan kain yang disuci dengan emas. Disuci, dicapa mah atau setera lah. Jikalau perempuan sekalipun. Jadi tak boleh. Telapik dia guna bagi mahal termasuk setera mahal. Walaupun perempuan dah. Dan sunat menutup jenazah dengan bercadar. Dan sunat mengiringkan jenazah itu lelaki. Dan makruh berkata-kata barang tak kala mengiringkan jenazah. Kecik banyak. Tak salah. Hingga kembali lah. Tak usah kecik banyak. Daripada menanamkan dia. Jikalau zikrullah sekalipun. Walaupun
Zikrullah dan baca Quran sekalipun. Bila-bila nak bawa nyanyi tu kena senyap dia khusyuk dia. Tidak boleh kita geger dia. Kalau kita geger zikir kuat-kuat walaupun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ataupun doa-doa pun dah. Baca kuat-kuat tidak molek. Kena bawa mayat tu ke kubur dengan senyap lah. Kata Khatib Syarbini dalam syarah Minhaj bahawa qaul yang mukhtar yang terpilih lagi ittifaq sepakat segala ulama yang salaf bahawa hendaklah ia diam tak kala mengiringkan jenazah itu. Duduk niat belaka dah, khusyuk belaka dah, ingat mati belaka. Jangan menyaringkan suara dengan membaca Quran atau zikrullah atau lain daripada keduanya. Hanya sahaja hendaklah ia masyghul sibuk dengan menyebut-nyebut maut, ingat matilah. Dan barang yang ta'alluq dengan dialah, dengan kematian, dan jangan dikerjakan seperti dikerjakan setengah jahil, orang jahil itu, iaitu dengan berlebih-lebihan perkataan yang keluarnya daripada hadis, maka iaitu haram. Lebih kecil banyak lebih lah. Dia haram. Wajib diikat diikut melarangkan dia sekali peristiwa pada suatu hari ada seorang lelaki mengata istaghfiru li akhikum, yani minta ampunlah akan saudara kamu. Maka sakit Ibnu Umar sakit Ibnu Umar Sudi lah, la aghfirullah laka, yakni tiada keampunkan Allah akan dikau dia. Jadi suruh geger, suruh minta ampun pun tak molek dia. Tapi hendaklah ia diam dengan memikirkan maut dan akan pena dunia, fana dunia lah. Bila-bila ingat mati dan ingat dunia ni fana. Dan disebutnya dengan lisannya perlahan-lahan dan menyaringkan dia, itu bid'ah qabihah. Jadi doa walaupun molek bid'ah qabih, bid'ah yang buruk. Kalau geger derah baca doa pada semati, doa sudah dulu dah perlahan-lahan ataupun ingat matilah, ingat mati. Dan demikian lagi makruh mengiringkan jenazah itu dengan api jikalau dalam perasapan atau apa ni, diam sekalipun. Tak tahulah maksudnya guna pesap untuk mengasap sekalipun sekalipun tak boleh. Demikian lagi makruh menyalakan api atau memasang pelita di sisi kubur melainkan kerana hajat. Kata qil yang demikian itu haram. Ada setengah pendapat kata haram tegur di kubur tak wali ke apa lagi haram lah, lagi bahaya dah, lagi kuat fitnah. Di kubur ni tak boleh pasal apa dah, kecuali nak tanah tengah malam tak nampak nak kan. Tapi molek kan kalau boleh share lagi lah tanah lah, jangan day malam. Dan demikian lagi makruh bagi perempuan mengiringkan jenazah. Tak segilah kubur dah. Jika tiada takut akan fitnah. Tak takut fitnah pun makruh. Tapi jika takut akan yang demikian itu fitnah, maka dia itu haram. Wallahu a'lam. Setakat itulah. Sudah siapa pergi kubur dah. Lepas ni kita nak bincang pasal sembahyang mayat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.